العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kalau ada seorang ulama yang kita sayang, yang hebat, yang kita hormati, tolong doakan spesifik untuk kita. Nak tak? Sebut nama kita. Doa untuk kita seorang. Nak tak? Seorang tok guru, seorang alim. Kalau malaikat yang tolong doa untuk kita, mana kita nak? Tok guru ke malaikat doa untuk kita? Kalau ada 10 malaikat doakan untuk kita? Tamak. Ada satu amalan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, bila kita buat, ada 70,000 malaikat yang doakan untuk kita. Agak-agak amalan apa? Ustaz janganlah tanya-tanya, kuliah dah lah. Okeylah. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang Muslim menziarahi saudaranya yang sakit di waktu pagi, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakannya sampai petang. Dan kalau dia ziarah itu waktu petang, ada 70,000 malaikat yang mendoakannya sepanjang malam sehingga pagi esok. Allahu Akbar. Apa amalannya? Ziarah orang sakit. Dan bila kali terakhir kita ziarah orang sakit? Saya yang sakit, Ustaz. Bila kali terakhir kita ziarah orang sakit? Ini amalan yang hebat. Amalan yang hebat. Ziarah orang sakit, 70,000 malaikat mendoakan. Kita rasa macam biasa-biasa sahaja. Kita duduk terbayang, mungkin Ustaz kata nanti, yang Ustaz tanya awal tadi, 70,000 malaikat mendoakan. Mungkin main tahajud ke, mungkin bersedekah ke, mungkin baca Quran ke. Ini Rasulullah janji sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bahkan ada satu lagi hadis qudsi yang sangat menarik. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Hurairah cerita. Hadis qudsi. Hadis qudsi tahu hadis qudsi? Bukan kerusi. Qudsi. Yang Rasulullah riwayatkan, Rasulullah kata Allah berfirman. Tapi bukan ayat Quran. Dengan ayat Rasulullah sendiri. Tak apalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Maksudnya Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, Allah Ta'ala akan berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, aku sakit, kamu tak ziarah aku. Boleh faham tak? Saya tak tahu. Senyum ke, masam ke, tidur ke sebab pakai mask.
Allah Ta'ala berfirman kepada manusia, Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Anak Adam, aku sakit dulu, kau tak ziarah aku. Lalu manusia jawab, Qala Rabbi kaifa a'uduk. Manusia jawab, Ya Allah, macam mana aku nak ziarahmu, Ya Allah? Wa anta Rabbul Alamin. Engkau Tuhan sekalian alam. Ada dua makna. Dengan makna, kau Tuhan, takkan sakit. Dan juga dengan makna, kau tu Tuhan, aku manusia, macam mana aku nak ziarah Tuhan? Jadi, bila Allah Ta'ala berfirman pada manusia, Allah Ta'ala kata, aku sakit, tapi kamu tak ziarah aku dulu. Lalu manusia tanya, macam mana kaifa a'uduka? Macam mana aku nak ziarahmu, Ya Allah, sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Lalu Allah jawab, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu tahu, masa kat dunia dulu, ada hamba-Ku yang sakit. Kamu tahu dia sakit. Kamu tak ziarah pun dia. Adakah kamu tak tahu, kalau kamu ziarah orang sakit itu, kamu akan dapatiku di sisinya. Dengan makna rahmat Allah, keampunan Allah. Allahu Akbar. Benar tak kita, ada kawan-kawan kita, kenalan kita, saudara mara kita sakit. Kata, nak pergi ziarah ni, tapi nantilah dulu. Dapat WhatsApp dah meninggal. Rasa sok kan? You know, sok. Sok, bukan syak. Rasa, bukan syok. Rasa terkilan. Sok. Sok mana? Betul kawan? Sok rasa soknya lah. Kak wajak nak pergi ziarah dah. Dapat khabar tak ada dah. Allahu Akbar. Saya baru dapat khabar 2 hari lepas ada seorang. Dia biasa jemput kita kat surau tempat dia. Lama dah, masa COVID baru ni lama tak jumpa kan. Jadi lama tak communicate. Dia duduk mesej. Mesej tak akhir apa semua. Saya pun lama tak berhubung dengan dia. Baru ni jumpa adik dia. Adik kata abang dia dah meninggal. Allah. Sok je kata. Sok. Maksudnya terkilan. Jadi Allah Ta'ala kata, Hei anak Adam, aku sakit kau tak ziarah aku. Ya Allah, macam mana aku nak ziarahmu? Ya Allah, engkau Tuhan sekalian alam. Allah berfirman, kamu tak tahu kan, dulu hamba-Ku itu sakit. Dan tidakkah kamu tahu, bila ada orang sakit, kamu pergi ziarahnya, kamu akan dapati aku di sisinya. Dengan makna rahmat Allah. Kita duduk dekat orang sakit, rahmat Allah, keampunan Allah, pahalanya ketika itu. Tapi, dia ada satu hadis lain lagi yang Rasulullah SAW sebut, orang yang duduk dekat orang sakit ini, dia mendapat khurqatul jannah. Dia sedang mengutip buah-buah di dalam syurga. Bagaimana orang masuk ke kebun, buah-buahannya sedang masak ranum, dia sedang mengutip buah-buah dalam kebun. Selama dia duduk dekat orang sakit itu, dia sedang mengutip buah-buah di dalam syurga seolah-olah. Tapi, sama ada nak stay lama ataupun sekejap di sisi orang sakit itu, kena tengok cuaca. Kena tengok keadaan. Ada orang sakit, dia selesa kita duduk lama. Nak balik dah, jangan balik lagi, duduk dulu. Yang macam tu, ambillah peluang. Ingat hadis ni balik. Rasulullah kata seolah-olah kita sedang berada dalam syurga, sedang kutip buah masa duduk kat orang sakit. Kadang-kadang kita malas nak duduk lama kat orang sakit. Kita ada urusan lain, nak pergi jumpa orang lain. Duduk kat orang sakit ni pun bukan boleh sembang panjang sangat. Kan, bukan boleh sembang panjang. Baliklah. Tapi dia tunggulah dulu. Duduklah dulu. Bila kita hadirkan hadis ini, selama aku duduk kat orang sakit ini, aku sedang mengutip buah-buah dalam syurga, stay lah. Dan Allah Ta'ala berfirman tadi, tidakkah kamu tahu ketika kamu datang kat orang sakit, kamu akan dapati aku di sisinya? Maknanya banyak rahmat Allah, keampunan Allah, pahala. Duduk. Apatah lagi kalau yang sakit ni mak kita.
ayah kita, adik-beradik kita, orang yang kita sayang, suami kita, isteri kita, masuk semua ni masuk. Duduk kat orang sakit. Tapi ramainya orang, mak dia sakit, dia suruh bibi je duduk dekat. Dia sibuk dengan WhatsApp dia, grup pucuk-pucuk dia. Ayah dia sakit, dia swasta kan, suruh bibi, upah nurse. Tak salah. Tapi biarlah bibi, nurse itu pembantu kita untuk uruskan. Kalau mak dengan ayah lagi besar lah pahala. Kalau ziarah orang sakit biasa pun macam ni. Kalau mak dengan ayah dia masuk lagi. Ustaz, ayah saya tu berat Ustaz nak tukar pampers. Dia tukar pampers kita dulu. Dia dukung kita dulu. Mak kita, Ustaz, tahi orang tu tak sama dengan tahi baby Ustaz. Tahi baby tu ada lemak-lemak sikit bau dia. Tahi orang tua Ustaz. Mak kita tu. Ayah kita tu. Rahmatullah tu. Sebab tu, ada ulama, bila dia pergi ziarah orang sakit, dia minta orang sakit tu tolong doa untuk dia. Ada orang, dia tu sakit. Tapi amalan dia bila dia dengar orang sakit, dia pergi ziarah orang sakit. Sebab apa ni? Tak sihat kan datang juga. Saya pergi ziarah dia. Sebab saya dengar hadis Nabi kata, ada 70,000 malaikat yang mendoakan kalau saya pergi ziarah orang sakit. Ini antara amalan Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafi. Kanser. Kan dia ada kanser. Tahu Ustaz Hanafi? Ini antara amalan dia. Dia sakit. Confirm kanser. Bila dia dengar ada orang sakit. Dia dalam keadaan sakit dan lemah itu. Dia pergi ziarah orang sakit. Kenapa ni Ustaz? Letih ni. WhatsApp je lah. Telefon je lah. Tak. Sebab Nabi kata ada 70,000 malaikat yang mendoakan. Jadi moga-moga saya dapat doa malaikat, saya pun tumpang sihat sama. Allahu Akbar. Ziarah orang sakit. Dia apatah lagi kalau yang sakit itu adik-beradik keluarga, silaturahim. Ya. Tapi tadilah asas penting sama ada nak duduk lama ataupun sekejap, fadilat tu kita faham. Tapi ada orang sakit yang dia tak selesa orang ada lama kat dia. Dia tak selesa itu ada beberapa faktor. Kadang-kadang kerana bentuk sakit dia. Kadang-kadang kerana mulut kita. Kita duduk kat orang sakit itu, kita tak jaga adab dan akhlak. Sembang apa kat orang sakit? Kita selalu bersembang apa yang kita nak sembang. Kita sepatutnya sembang apa yang dia suka dengar. Apa Stephen Covey sebut tu? Seek to understand then to be understood. Cuba fahami orang sebelum nak orang faham kita. Jadi kalau orang sakit, dia suka sembang apa? Dia ni selalu datang kuliah. Kuliah duha dia selalu sembang. Kita bersembang bab kuliah duha. Ingat tak dulu saya datang kuliah kan? Cik selalu datang, saya nampak cik itu. Cik tidur separuh, dengar separuh kuliah. Cik selalu bawa nota. Cik tahu tak, cik selalu datang kelas tu. Sekarang tak datang sebab sakit. Pahala datang kelas tak dapat tau. Tetap dapat tau. Dapat. Sebab kita istiqamah datang kelas. Bila sakit, nak datang. Tapi cik uzur sekarang. Pahala terus je berjalan masuk akaun. Sembang bab tu. Ya ke? Ya cik, kan kita belajar dah. Dan yang cik datang kelas, yang cik tidur separuh tu, masa tidur dapat pahala tak? Dapat cik, tidurlah lagi. Maksudnya, jadi kita sembang apa yang dia suka. Dah nak semayang macam mana? Saya nak, macam mana nak baca Quran mata tak pun nampak. Cik zikir lah. Zikir yang mudah-mudah je. Soal pahala. Sembang apa yang dia suka. Ni kita tidak. Pergi sembang perkara yang tak sesuai. Jadi dia tak selesa. Cik, baru ni makcik saya ada seorang sakit macam ni lah. Lepas minggu meninggal baru ni. Enggak. Kita bersembang. Kadang kita bersembang apa yang kita nak cakap.
bukan kita bersembang apa yang insya-Allah dia selesa. Ada mak kita, ada ayah kita. Ada yang dia suka bersembang bab mengaji Quran. Ada yang suka bersembang bab kelas tadi. Cuma, kalau dia tu jenis suka sembang perkara duniawi, kita cubalah layan sikit, lepas tu ejar pusing tajuk kepada tajuk sembang yang mengingatkan dia tentang zikir, pahala, bila sabar. Ada orang yang kena lebih teruk. Ini faktor nak duduk lama atau sekejap. Tapi sebagai asasnya, Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang duduk lama itu seolah-olah selama dia duduk kat orang sakit itu seolah-olah dia sedang mengutik buah-buahan di dalam syurga. Dan kalau ada anak-anak kita yang kerja sebagai nurse, tahu dia orang tadi. Dia balik duk cerita, "Mama, tension lah kerja kat hospital sekarang, Mama. Orang sakit bukan dengar cakap. Babi. Benda babi? Bukan membebel. Babi. What we call? Degil." Babi. Oh, sakit ni degil, tak dengar cakap. Orang kata makan ubat tak nak. Bagi tahu anak kita kat long. Nabi bagi tahu, jaga orang sakit ni. Kita sabar. Macam kita duduk sedang mengutik buah dalam syurga duduk kat orang sakit. Kat long, Allah Ta'ala kata, kita macam ziarah Allah. Duduk jaga orang sakit. Nah, ini lubuk pahala pada mereka. Sambungan sikit saya alang-alang sebab baca di kursi tadi kena sambung. Rasulullah kata, "Aku sakit, kamu tak ziarahku. Macam mana aku nak ziarahmu, ya Allah? Engkau Tuhan sekalian alam." Lalu Allah Ta'ala kata, "Tidakkah kamu tahu dulu ada orang ni sakit? Kenapa kamu tak ziarah dia? Tidakkah kamu ketahui kalau kamu ziarah dia, kamu akan jumpa aku di sisinya. Rahmat Allah, keampunan Allah, pahala Allah." Kemudian Allah sambung lagi. "Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni." Wahai anak Adam, dulu aku minta makanan denganmu, kamu tak bagi makan ke aku. Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Hamba Allah tadi kata, "Ya Allah, macam mana aku nak beri makan padamu, ya Allah? Engkau Tuhan sekalian alam." Lalu Allah Ta'ala jawab, "Ama alimta annahu istat'amaka 'abdi fulanun falam tut'imhu? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi." Allah. Lalu bila dia kata, "Macam mana ya Allah aku nak beri makan padamu, ya Allah engkau Tuhan sekalian alam?" Allah Ta'ala jawab, "Tidakkah kamu ketahui ada hamba-Ku yang datang itu minta makanan denganmu? Tidakkah kamu ketahui kalau kamu beri makan pada hamba-Ku macam kamu beri makan padaku?" Kan yang kita samakan. Tapi ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu kita bila ada orang susah, orang minta makanan, minta bantuan, kita bagi. Dan kemudian ungkapan yang sama, "Ya bena Adam, istasqaituka falam tusqini." Aku minta air dulu, kau tak beri air pun pada aku. Manusia tadi jawab, "Ya Rabbi kaifa usqik wa anta rabbul alamin." Lalu hamba tadi jawab, "Ya Allah, macam mana aku nak beri minum padamu, ya Allah engkau Tuhan sekalian alam?" Lalu Allah Ta'ala jawab, "Istasqaka 'abdi fulanun falam tasqihi. Ama innaka law saqaitahu wajadta dhalika 'indi." Dulu ada hamba-Ku yang minta minum, kau tak bagi. Tidakkah kau ketahui kalau kau beri dia minum, kau akan dapati aku. Kau macam bagi kat aku. Maksudnya kau dapat pahala lah aku beri padamu. Tapi poin yang saya nak ambil tadi, yang pertama tadi, iaitulah Allah Ta'ala kata, "Aku sakit, kamu tidak ziarahiku." Cuba renung sekejap. Ada tak dalam kenalan kita yang sakit? Siapa? Saudara ke? Kawan ke? Classmate ke? Classmate sini. Sakit apa? Go out. Tak dapat datang kelas, Ustaz. Go out. Makan daging banyak sangat. Kak selalu tahu sakit, go out. Allah. Rahmat Allah ada duduk kat orang sakit ni.
ada rahmat Allah, ada keampunan Allah. Ya Allah. Saya duduk baca hadis-hadis bau sakit. Bahkan dalam hadis yang lain, tak apa kita sebut lagi. Ini fokus kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, haqqul muslim 'alal muslim khams. Hak seorang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 5. 5. Salah satunya ziarah orang sakit. Tak apa saya baca hadis ni. Raddus salam yang pertama. Saya suka kat sini sebab yang datang kelas suka ambil nota. Saya kalau pergi mana-mana kuliah, kalau orang perempuan ramai, saya semangat lebih. Sebab akak-akak ramai yang suka ambil nota. Orang lelaki biasanya dia terus hafal. Tapi kat sini orang lelaki pun ambil nota ramai juga tu. Buat lain lah. Orang lelaki dia kuat hafalan dia. Kita bila kuliah ni, kita bercakap, orang pun tulis kan. Itu jadi lagi semangat. Kalau dulu, saya bila kuliah orang pegang telefon, saya rasa tak selesa. Aku kuliah dia duduk reply WhatsApp. Rupa-rupanya ramai yang ambil nota. Dapat dah alasan nak main telefon masa kuliah. Ambil nota ustaz. Ramai. Tapi bagus juga. Kita wallahu alam, nota tak ada, banyak geruk dah dia share. Ni kita kata manfaat ilmu ni. Tapi kalau mengaji, kalau ustaz-ustaz yang datang mengajar kitab, dia ada 2 mazhab. Ada yang conteng dalam kitab, footnote di kitab. Ada yang dia beli buku lain khusus untuk dia ambil nota, sebab dia sayang buku tadi. Dua-dua okey. Ada yang terus tulis dalam kitab, ada yang ambil buku lain catat. Dua-dua okey, mana-manalah. Saya mazhab yang pertama, yang tulis dalam kitab. Sebab kadang-kadang ada orang dia buku lain, pindah rumah ke apa ke, lala buku hilang. Nota tu. Dan saya sekarang kalau buka balik kitab-kitab yang belajar zaman belajar dulu, ada yang syekh-syekh bagi tambahan maklumat. Kita boleh tengok balik, terus tengok kan. Macam kita lah. Kalau ustaz-ustaz yang mengajar kitab, beli kitab, beli, tulis. Kita tak ada nanti anak-anak cucu tengok. Oh, tarikh sekian, ustaz mengajar ni, tengok mama cantik nota ni. Anak-anak tengok. Tengok nota, tengok ada garisan bengkok-bengkok. Ni mama tidur ni. Mesti mama tidur. Tak, belak ada gambar kartun ni, mesti mama boring ni nak balik ni lukis kartun ni. Jadi biar itu antara wa atharahum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar. Di antara athar yang kita tinggalkan. Apa maksud athar? Kesan yang kita tinggalkan. Kita sponsor mic, kita dah meninggal, ada kesan. Kita sponsor renovation dewan, adalah duit kita 100 kat sini, 500 kat sini, 200 kat sini, ada athar, kesan. Kita bagi aircon, bagi lampu, athar. Itu dalam surah Yasin tu. Inna nahnu nuhyil mauta, kami hidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, kami catat segala amalan mereka, wa atharahum, kami catat segala kesan tinggalan mereka. Athar maknanya kesan tinggalan. Kalau bahasa Arab nak sebut museum, dia sebut mathaf athari. Museum kan? Museum kan ada kesan-kesan barang-barang lama. Jadi dalam surah Yasin beritahu bahawa segala amalan yang kesan-kesan yang kita tinggal ni Allah catat semua. Balik pada ni. Jadi kita sebut dah tadi bahawa kelebihan orang yang ziarah orang sakit sedemikian keadaannya hebat, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70,000 malaikat dan berada di kharif lam yazal fi khurfatil jannah, seperti seorang yang sedang mengutik buah-buahan di dalam syurga. Antara perkara yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah ziarah orang sakit.
Sebab Rasulullah ni memang baginda ziarah. Bahkan ziarah juga menjadi sebab untuk dakwah. Rasulullah pernah ziarah seorang Yahudi. Ada seorang pemuda Yahudi sakit. Rasulullah pergi ziarah Yahudi tersebut. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Bila Rasulullah ziarah, Rasulullah faqa'ada ala inda ra'sihi faqala lahu aslim. Rasulullah duduk kat Yahudi tu, nampak sakit nazak dah. Rasulullah kata, jomlah masuk Islam. Jom masuk Islam. Lalu pemuda Yahudi tu nazara ila abihi wa huwa indah. Yang tengah sakit tu dia tengok ke arah ayah dia. Ayah dia Yahudi juga. Tengok. Lalu ayah dia kata, "Ati' Abul Qasim fa aslam." Ayah dia kata, "Ta'at." Dengar cakap Abul Qasim Muhammad. Ayah pada Yahudi tadi, Yahudi jugalah. Ikutlah cakap Muhammad. Lalu pemuda itu mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian pemuda itu meninggal. Rasulullah kata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Maknanya ziarah juga digunakan, dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah. Kadang-kadang kita ziarah orang sakit, kita ada ilmu, nasihat dia. Kalau kita rapat, lagi senang nak beritahu solat macam mana. Dengar ni elok-elok. Orang yang jaga aurat ketika sihat, auratnya terjaga masa sakit. Allah jaga. Bahkan ada orang kita tengok dia kemalangan, auzubillah, kemalangan, maut. Kain dia pun tak terselak. Maknanya dia ni masa sihat dia sangat-sangat jaga aurat. Allah jaga dia. Kalau orang yang jenis ambil mudah, dia tutup aurat masa datang kelas duha je. Masa nak sidai kain kat luar tu, kemban. Cepat. Postman hantar barang, letak kain tu alai je tak apa. Cepat. Nak masak. Tak apalah, postman tu India, bukan orang Islam, dia kata. Keluar kemban. Dia ambil mudah. Masa dia sakit, duduk hospital, duduk ward, dia tak akan peduli sangat aurat dia. Orang yang jaga masa sihat, Allah jaga. Allahu Akbar. Jadi, tujuan bila kita pergi ziarah orang sakit, slowly, perlahan-perlahan, tarik sikit tudung dia, baiki kan, kalau dia ward lah. Kalau ada orang-orang yang bukan mahram yang datang nak ziarah, kita nasihat dia. Nabi dakwah sehingga Yahudi ni masuk Islam ketika sakit. Kita ada ilmu. Kita pergi ziarah, Allah, bedridden dia ni. Nak ambil semayang susah, nak tukar pampers susah. Ajar dia. Tak apa, cik. Cik jamak semayang. Beritahu. Jamak. Bukan qasar, jamak. Jamak macam mana? Subuh sekali dengan Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dah. Subuh lah. Zuhur, Asar tu, Maghrib, Isyak. Boleh tak? Boleh. Jangan buat susah-susah. Saya baru ni ada seorang aunty ni, sakit teruk lah. Jadi, anak dia, Ustaz, macam mana kita bagi tahu gini, bagi tahu, mak, boleh jamak. Sebab memang tak boleh gerak. Boleh jamak. Mudahkan anak-anak untuk tukar pampers, ambil semayang, jamak. Mak dia ni memang orang jenis suka datang kelas. Regular. Tak boleh gitu, mana boleh jamak, kita tak musafir. Akhir sekali, dia nak ustaz juga beritahu. Cik, boleh jamak. Bukan qasar, jamak. Dalam Islam boleh jamak. Orang sakit, nak ambil semayang susah, jamak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Okeylah lepas tu. Barulah. Alhamdulillah. Jadi, anak pun mudah, dia pun tak tinggal semayang. Kan? Kita ni kadang-kadang masa sakit, kita pula berkeras. Kalau nak jamak kita bukan musafir. Sedangkan dia masa sihat dulu selalu je jamak Maghrib dengan Isyak. Tengok drama kan. Jadi dia jamak Maghrib tu dekat-dekat anak Isyak. Dah drama sedap dah. Berapa hari mencintaimu? Berapa? 8 hari. Episod berapa sekarang?
Episod apa sekarang? Habis. Kau apa tengok tahu habis tu. Tak jadi, masa dia sihat lu jamak je Zuhur semayang dekat nak asar. Sebab dia nak jimat bedak kan. Jadi sekali ambil semayang. Tu orang kerja kat office lah tu. Biasa macam tu. Tak maksud saya, bila kita pergi ziarah orang sakit, apa-apa ilmu yang kita ada, kita boleh kongsi. Untuk memudahkan ahli keluarga, memudahkan dia. Ilmu kita ada masa tu, nak share. Bahkan, Rasulullah SAW ada beberapa hadis tentang apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kalau baginda pergi ziarah orang sakit, antaranya baginda selalu baca doa. Kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Rasulullah kalau ziarah ahli keluarga yang sakit, Rasulullah sapu tangan kanan baginda, lalu baginda baca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kita suami ke sakit, cucu sakit ke, anak sakit ke, ya, besan sakit ke, tapi besan lelaki jangan duk sapu dia lah. Marah kat besan seorang lagi. Tapi Nabi baca doa ni. Cuba baca sekali dengan saya. Kita baca Allahumma. Ni dah makan pagi ke belum? Ke puasa? Patut pun. Sahur tak? Cuba semangat sikit. Allahumma Rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Ini doa. Ini hati riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahkan almarhum Tuan Guru Haruddin selalu sangat baca doa ni. Apa? Nak rakam? Okey. Sekali lagi. Dah tekan dah rakam? Dah? Senyum sikit. Sambil rakam pun kena senyum. Okey Ada ini doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW bila ziarah orang sakit. Rasulullah dengan tangan kanan baginda sapu kalau kita cucu kita ke, anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, baca doa ni. Kita baca sekali ramai-ramai. Nanti Kak selalu akan share je video ni. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Maksudnya, ya Allah, Engkau Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakit ini, sembuhkanlah, Engkau yang maha menyembuh, ya Allah. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang sakit. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik kalau kita ulang-ulang baca akan ingat ni. Kita ulang-ulang baca ingat. Tak perlu hafal, ulang baca je. Kita akan ingat. Okey. Sekarang tekan stop. Lepas tu telefon tu letak depan. Tak payah cek suara jelas ke tidak, tak payah cek. Cek balik nanti. Sebab biasa selalu kalau dia rakam dia nak dengar pula. Hak kita mengajar dia tak layan dah. Jadi letak telefon sini. Okey. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik kita baca. Kadang-kadang kita ni, yelah maksudnya, ni, saya baca ni hadis-hadis ni daripada kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin ada bab berkait dengan sakit ni. Jadi, itu antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Panjang ke pendek? Pendek? Nak yang panjang lagi ke nak yang pendek lagi? Cukup lah tu Ustaz. Ada tak Ustaz yang pendek sikit? Ada satu lagi,
Ada satu lagi yang disebut sebagai doa Jibril. Tengok Abu Sa'id Al-Khudri cerita bahawa anna Jibril ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am. Jibril ziarah Rasulullah ketika Rasulullah tak sihat. Lalu Jibril tanya, wahai Muhammad, kamu tak sihat ke? Rasulullah kata ya. Di sini juga antara dalil kalau kita sakit, orang tanya kita tak sihat ke, sakit ke, demam sikit, boleh sebut. Sakit ke? Ya sakit. Sakit sangat lutut sekarang ni, go out ni. Boleh sebut sakit. Sakit memberitahu. Bukan sebut, sakitnya kenapa Allah bagi aku sakit. Bukan gitu. Tapi kalau kau tanya sakit ke, kita beritahu sakit. Boleh. Sakit-sakit kat sini ni, itu buang dah besi kat sini, kemudian dekat tulang ni masalah. Boleh beritahu sakit. Tapi bukan dengan sakit merau pun boleh kalau sakit tu. Sakit boleh, tapi bukan maksud kita meratapi sakit itu. Jadi Jibril tanya Rasulullah, sakit ke Muhammad? Ya, Rasulullah kata ya. Lalu Jibril doakan Rasulullah. Ini disebut sebagai doa Jibril. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini pun saya banyak dengar juga Ustaz Harundin pun banyak baca doa ni. Hadis riwayat Imam Muslim, makna hadis sahih. Bila disebut doa Jibril, biasa disebut begitu. Bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dhik. Allahu yashfik bismillahi arqik. Arqik maknanya ruqyah. Arqik. Aku meruqyahkan. Tak apa, sekali lagi kita baca. Boleh. Dua je saya bagi yang panjang ni. Nak rakam boleh? Boleh rakam? Dah ready nak rakam? Nak minum air dulu boleh? Okey, rakam. Okey, sambung je. Ini doa yang dipanggil sebagai doa Jibril. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril datang mendoakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ikut saya Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika bismillahi arqika. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih. Doa dibaca oleh Jibril alaihi salam ketika menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh. Letak telefon, tak tepi tu. Tak payah cek suara. Letak tepi. Okey. Ustaz, panjang sangat. Yang ni tak payah rakam. Nak bagi yang paling pendek. Juga hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah kata apa? Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Panjang ke pendek? Semua senyum. Allahumma shfi Sa'dan ni sebab nama Sa'dan. Kalau Salwan lah. Muhammadan lah. Cuba sebut gini. Allahumma shfi, fill in the blank. Tu tak payah ikut lah fill in the blank. Sekali lagi. Allahumma shfi. Kita letaklah nama Hanim. Kita letaklah nama Wan. Kita letaklah nama ni. Kan? Allahumma shfi. Nama siapa? Nak rakam juga. Boleh ingat dah tu kan? Apa maksud Allahumma, ya Allah, ishfi, sembuhkan. Letaklah nama. Kamal.
Allahumma shfi Muhammad. Kita letak nama. Ini paling pendek. Yang dua tadi rakam tu sebab panjang. Cuba sebut sekali yang pendek. Nama tu. Fill in the blank. Janganlah pergi ziarah orang sakit. Allahumma shfi fill in the blank. Ni bukan. Kejut orang sakit tu. Bila nama aku macam ni? Allahumma shfi. Sebut nama siapa? Allahumma shfi. Nabi ulang 3 kali. Tengok hadis dia apa? Anas cerita. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas cerita. Masa aku sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Sa'ad kata, bila aku sakit, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah ziarah aku masa aku sakit, lalu baginda sebut Allahumma shfi Sa'dan. Sa'ad kan? Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Maf'ulun bih lah, dan. Jadi kita tak apalah. Letak nama. Allahumma shfi, Allahumma shfi. Boleh ingat kan? Cuba contoh nak letak nama apa? Nur Hisham. Doa lah. Cuba doa sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Allah bagi sihat. Allah bagi sihat. Allahumma shfi, sekian-sekian. Allahumma shfi, letaklah nama siapa. Ini paling pendek. Ni tunggu hafal lagi ni Boleh sekali lagi? Okey, lancar dah tu. Okey, sekarang ni cuba doa yang Jibril tadi. 1, 2, 3. Sibuk nak buka telefon, nak buka balik mana doa tadi nak cari. Tak apa. Itu cek balik nanti. Siapa nak amal, sebab yang pertama, Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk. Tadi itu yang pertama, ataupun bismillahi arqiq wallahu yashfiq. Dua-dua itu doa yang baik, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini sangat baik untuk kita cuba amalkan. Antara yang disebut oleh Rasulullah, selain daripada doa, siapa pernah pergi ke Darushifa? Kalau tengok dekat pagar Darushifa tu, nak masuk dia ada satu signboard. Siapa perasan signboard tu? Tak perasan tak? Tengah sakit, tak peduli dah. Tahurun insya-Allah. Rasulullah bila dia pergi ziarah orang sakit, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabi ya'uduhu. Nabi ziarah badui, a'rabi. Nabi ziarah badui. Bukan ziarah orang besar saja. Kita kadang-kadang kalau orang besar, orang kaya, orang hebat kita ziarah. Nabi ziarah badui. Macam mana kalau orang-orang yang biasa-biasa, orang biasa-biasa. Nabi ziarah kana dakhala ala a'rabi. A'rabi ni yang duduk pada pasir tu. Kadang pada pasir ni Nabi pergi ziarah dia. Sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, bila ziarah, wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insya-Allah. Nabi kata la ba'sa maknanya don't worry. Tahurun insya-Allah. Cuba sebut tahurun insya-Allah. Apa makna tahur? Pernah dengar perkataan taharah? Apa makna taharah? Suci. Tahurun menyucikan. Jadi bila pergi kat orang sakit, tahurun insya-Allah. Maksudnya moga-moga sakit ini membersihkan kita daripada dosa-dosa. Bersihkan kita daripada dosa-dosa. Cuma kita pergi kalau nak ambil sunnah ini, kita sebutlah tahurun insya-Allah. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp dengar khabar ada orang sakit, tahurun insya-Allah. Sebut ataupun tulis pun boleh. Tahurun insya-Allah. Kita nak explain kat dia, insya-Allah Kak, Allah bagi sakit ni moga-moga menghapuskan dosa-dosa kita. Kau ingat aku banyak sangat dosa ke?
Berat juga kalau dia jawab gitu dah. Kita pun jawab, moga-moga bertambah lagi lah sakit. dah, ni saya gurau je lah. Jadi maksudnya kalau ada yang jenis macam tu, kita guna bahasa yang lagi lembut lah. Dan kita dah guna lembut dah ustaz. Saya cakap dah kat dia, tak apalah Allah bagi sakit ni. Moga-moga hapuskan dosa-dosa kita. Oh, dia tak boleh terima ustaz kalau cakap gitu, tukar ayat. Allah bagi sakit ni, kita sabar, Allah nak tambah pahala lah tu. Kita masa sihat kadang-kadang kita tak apa ingat nak sebut Allah, nak zikir, nak doa. Ni Allah sayang kat kita ni. Allah nak suruh kita ingat dia. Oh yelah. Betul lah tu. Jadi banyak sikit zikir, doa sekarang. Baru tambah pula lepas tu. Mungkin juga kok ada dosa-dosa lama kita Allah nak ampun. Oh yelah. Mana dia dah okey dah dulu tadi. Kita bagi positif dulu. Gosok cubit sikit. Ingat tak dulu? Jadi mungkin kita sebut untuk ingatkan balik. Tak, itulah rahmat Allah dengan sakit. Allah, sakit is a gift. Allah bagi lampu kuning dulu kat kita. Kalau terus bagi lampu merah, terus mati. Kalau Allah sayang kat kita, Allah bagi kita sakit dulu. Tadi masa sakit tu kita banyak istighfar, teringat zaman pakai kain belah sampai ke pinggang dulu. Sampai pinggang? Dah. Tinggi sangat pinggang tak peha je. Jadi masa kita sakit tu, ya Allah. Ingat balik, astagfirullah. Itu tanda Allah sayang kat kita. Perlu Allah bagi sakit. So, bila kita duduk dengan orang sakit, tapi kena pandai-pandai lah sembang. You sakit ni, you teruk sangat, banyak sangat dosa dulu ni. Nak tak dulu, waktu datang kelas, you pakai tutup aurat kan, masa pergi bercuti tengok kangaroo, mana you pakai tutup aurat? Ingat tak dulu, tu Allah bagi sakit ni. Jangan cakap gitu. Ingat tak you upload gambar tengok kangaroo dulu? Lepas tu you pergi Jepun pula, tengok Ultraman. You pun pakai macam Ultraman gitu, spender kat luar apa semua. Maknanya kita janganlah direct cakap gitu. Pandai-pandailah kita pujuk dia. Ini kita bercakap bab orang sakit ni, makna di situ rahmat Allah sedang turun, peluang hati manusia lembut. Dan kita sendiri juga mengambil iktibar bila ziarah orang sakit. Allah. Yang pertama, kita tengok dia sakit, kita masih sihat lagi, kita satu batch dulu dengan dia. Kalau sekali ni mesti sekali kan. Boyfriend pun kita berebut dengan dia dulu. Jadi dia ngomong sama dengan aku sihat lagi. Kita tengok kawan sakit. Juga iktibar untuk kita tengok orang sakit. Dan juga supaya kita bersyukur pada Allah. Allah dia kena buat kemo, rambut pun tak ada dah. Aku ni Allah bagi sihat lagi. Uban pun tak berapa banyak. Aku gunalah sihat Allah bagi ni. Jadi itu juga manfaat dan kebaikan kepada kita yang sakit ni. Dan jangan lupa antara adab yang penting, adab ziarah tadi saya sebut, duduk lama sekejap itu tengok keadaan, kemudian bercakap. Yang seterusnya tolong kalau ada perkara-perkara yang mungkin aib orang sakit itu, bila kita keluar jangan duk ceritalah. Jangan duk bawa ceritalah kat luar. Weh, aku pergi ziarah dah dia. Mulut dia sengit dah. Itulah dulu selalu kata kat orang kan. Dulu dia kata kat orang ni, orang datang kelas pun dia kutuk. Orang tidur dalam kelas pun dia kutuk. Handbag orang pun dia hintai kutuk. Parking kereta orang pun dia kata, aku tengok mulut dia sekarang sengit dah. Tak payah nak cakap dah. Itu kita ambil iktibar untuk kita. Kan? Itu iktibar untuk kita. Jangan perkara-perkara aib orang sakit, jangan duduk bawa cerita kat luar. Jangan. Kita ambil iktibar. Dia tak boleh nak cakap banyak, kita tak boleh, jangan duduk lama balik. Kalau kita duduk lama, kita duduk cakap, dia tak boleh nak jawab. Kan? Jangan. Perkara-perkara aib. Nak ambil gambar dengan orang sakit, terutamanya kalau orang perempuan, tak pastikan aurat dia. Sebelum cerita aurat,
izin ataupun tidak. Kadang-kadang orang sakit ni dia tak suka dia ambil gambar. Ada di kalangan kita yang suka pergi ziarah orang sakit. Ziarah 5 minit je dia nak selfie upload kat Facebook. Aku dah ziarah orang sakit. Itu pun masalah problem juga. Yang dia sibuk nak beritahu orang dia dah ziarah. Jadi bila dia pergi ziarah, dia sibuk nak ambil gambar. Kadang-kadang orang sakit tu dah keadaan aurat terbuka, muka tengah duduk tengah menguap. Ya, jadi tak comel jadi. Ini kena jaga adab. Kalau dalam kitab dia tak sebut bab selfie dengan orang sakit. Sebab masa sekarang Riyadhus Shalihin ni tak ada lagi cerita bab selfie. Tapi kita kena jaga. Bayangkan kalau mak kita yang sakit, orang masuk asyik dia nak ambil gambar. Kita rasa apa? Ataupun kita yang sakit. Ada orang dia okey, dia tak apa. Jangan ambil gambar, jap nak senyum biar nampak tak sakit. Ada orang dia kata tak apa, ambillah gambar. Share lah supaya orang yang lihat nanti tolong doakan untuk saya. Ada juga jenis gitu. Jadi inilah adab dan akhlak yang kita perlu faham situasinya. Tapi bab aurat tadi mesti kita jaga betul-betul. Cakapan. Kemudian ada orang pergi ziarah orang sakit, ada yang jenis bawa makanan, ada yang bawa buah, ada yang bagi duit, itu pandai-pandai lah. Kita hadiah lah, kita kata dah tak dipaham. Allah Ta'ala kata kamu ziarah orang sakit, kamu dapati aku di sisinya. Maknanya masa tu kita nak buat sebanyak mungkin pahala. Tapi yang sesuai lah. Kalau orang sakit tu tak boleh nak buka mulut, dia bawa biskut besar, buah durian pula bawa lepas tu. Siap orang sakit meneleh dia. Jadi yang sesuai. Tak ustaz gini, saya bawa sebenarnya. Saya nak bagi kepada yang jaga orang sakit tu. Nak bagi ke anak dia. Tengok kesesuaian lah. Ada orang sakit, dia ada makanan kegemaran dia. Best friend kita tahu. Dia suka makan ni, kita selalu makan dengan dia. Kalau kesihatan dia sesuai, tanya anak dia, tanya doktor, boleh tak saya nak bawa makanan ni? Bawa lah. Okey. Tengok kesesuaian. Ni kawan tu sakit, mulut tak boleh buka, gigi palsu pun cabut patah tengah nak buat hak baru. Dia dah bawa pizza pula. Gigi macam mana kawan tu? Tengok kesesuaian. Banyaklah lagi perkara berkait dengan orang sakit ni. Saya adalah beberapa lagi doa, antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Rasulullah ulang 7 kali. As'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yashfiya mardana mardal muslimin. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yashfiya mardana. Ini doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang sakit. Ada soalan tak? Kait dengan sakit. Apa? Oh, tak habis dia baca. Yang saya kata 5 hak orang Islam tadi. Allahu Akbar. Kita baca hadis tu awal-awal tadi kan. Hadis ni adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang Islam ke atas seorang Islam yang lain 5. Yang pertama, raddus salam, jawab salam. Yang kedua, iyadatul marid, ziarah orang muslim yang sakit. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, iring jenazahnya. Yang keenam, maknanya cantik, bagus. Yang keempat, ijabatul da'wah, dia panggil jemput kenduri, pergi. Dia kahwin ni, ikutlah, kenduri kahwin anak ke, kahwin suami ke. Wa tashmitul atis, apa? Jawab bersin. Alhamdulillah, jawab. Alhamdulillah. Bak jawab bersin ni, Allah Akbar. Tak payah kita ajar anak-anak. Kita bersin, suami jawab. Suami bersin, kita jawab. Tak apa. Tapi ada orang dia bersin,
Jawab, sebut Alhamdulillah. Dia kata saya sebut dah Ustaz, saya sebut perlahan. No, Alhamdulillah ni kena jawab biar keluar, biar sebut biar keluar suara. Supaya apa? Orang dengar dan nak jawab. Alhamdulillah. Yarhamkallah. Jangan bisik. Alhamdulillah. Kalau dia bersin jauh. Dia jawab yarhamkallah ni kepada orang yang sebut Alhamdulillah. Dia jawab kepada orang yang sebut Alhamdulillah. Sebab tu kita kena jawab biar orang dengar. Yarhamka, ka ataupun yarhamkillah. Orang perempuan yarhamkillah. Orang lelaki yarhamkallah. Ka adalah pronoun untuk dekat. Moga-moga Allah merahmatimu. Bukan Allah merahmatinya. Kalau yarhamhu, kan Allah maghfir lahu. Dia. Mereka kan. Pronoun untuk jauh. Dipanggil ghaib. Dia. Tapi ni bukan cerita dengan dia. Ni cerita dengan kamu. Ka. Yarhamkallah. Dekat. Mukhatab. Pronoun untuk orang yang depan kita. Macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Depan kita. So balik pada hadis ni, 5 tadi. Dapat? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Dan yang kelima? Ini pun hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Daripada hadis ni, ada ulama yang sebut bahawa hak ini kewajipan. Adalah ulama yang menyatakan, bahkan Imam Bukhari sendiri dia tulis bab wujub ziarah iadatil marid. Ada Imam Bukhari antara dia punya keistimewaan dia, tajuk-tajuk dalam kitab dia memberi isyarat pada aliran fiqh dia. Apa kalau restoran ni panggil apa, menu special, signature dia. Imam Bukhari dia punya signature dia adalah pada bab-bab dalam kitab dia. Antara babnya ialah babu wujubi iadatil marid. Bab kewajipan ziarah orang sakit. Antara dalilnya hadis ni. Imam Bukhari kata kalau ada saudara kita sakit wajib ziarah. Tetapi jumhur ulama menyatakan bahawa hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat digalakkan. Taklah sampai peringkat wajib. Tapi ulama bincang. Maknanya, tapi kita please. Jangan ada. Ni orang kita ada masalah penyakit JE. Tahu JE? Bukan Japanese Epilepticus tu. JE ni penyakit apa? Ziarah orang sakit tu sunat je. Tak apalah, tak pergi. Puasa 10 Muharram. Sunat je. Tak apa, tak pergi. Isyak okok. Makruh je, okeylah. Masalah penyakit JE. Orang kita ramai yang jenis macam tu. Penyakit JE ni. Datang kelas. Dalam keadaan ada semayang. Dah apa ambil semayang? Apa hukum dia? Sunat. Alah, sunat je. Sedekah. Masuk duit-duit dalam tabur atau sumbangan kat Mak Tafi. Bukan zakat wajib. Sedekah sunat je. Itu penyakit JE dia panggil. Jadi dia ambil mudah. Ziarah orang sakit. Sunat je. Tak apa, tak pergi lagi. Ataupun je. Sakit apa? Go out je. Bukan kanser pun. Tak apalah, tak pergi. Je kan? Kawan tu sakit, go out, tak boleh bangun kat rumah. Seronoknya dia kalau ada orang datang ziarah, nak cerita tentang go out dia. Kan? Tapi kita rasa sakit memang je. Ya. Allahu Akbar. Ini beberapa hadis yang berkait dengan fiqh ataupun fadilah ataupun janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa doa. Moga-moga kalau ada yang amalkan sangat baik, nanti Kak Salwa boleh share doa yang kita sama-sama baca tadi, boleh kita gunakan. Ada soalan lagi? Last.
Senang mengajar orang pandai-pandai. Dia selepas PKP gitu dah mula kelas sekarang ni. Saya alhamdulillah musim PKP baru ni ialah kita rancang, Allah Ta'ala rancang 2 bulan 10 hari berada di Terengganu. Lockdown di Terengganu. Bahkan dia baru ni kan mula cuti sekolah kan. Jadi cuti sekolah, balik cuti sekolah je. Rabu tu, kami nak balik KL balik. Rabu lockdown. 2 bulan 10 hari di Terengganu. Dan antara hikmahnya, ada banyak jemputan-jemputan kuliah-kuliah online. Kita dah 7 tahun rasa tak buka laptop. Duk main email ke apa-apa kot telefon je. Kan dia buka laptop balik, explore balik. Adalah seorang ni dia kata, ustaz dia nak menyumbang, nak bantu duit kepada ustaz-ustaz yang biasa duk kuliah-kuliah, bila tak ada kuliah nak bagi duit. Jadi kita bincang, kita cadang, janganlah bagi duit gitu je kat ustaz. Betul bagi duit dapat pahala. Why not tuan create job untuk ustaz? Create job maksudnya apa? Ustaz kuliah online, tuan nak bagi sumbangan, bagilah. Jadi ustaz pun terima duit itu dengan bermaruah lah juga, buat kerja. Dan tuan dapat pahala bantu ustaz, dan tuan dapat pahala anjur majlis ilmu. Uish. Ni kuliah ni datang hari ni dalam kes 100 orang, 200 orang. Bila buat live ni kadang 1,000, 2,000 kita save tu dah tinggi 30,000, 20,000 view. Bahkan ada yang dia bagi feedback, ustaz selama ni kami pergi kerja balik letih. Jadi bila work from home tak ada kerja, dia scroll Facebook je, jumpa kuliah-kuliah online. Rasa seronok. Jadi itu yang kita cadang, yang kata menyumbang tu dapat pahala anjur majlis ilmu, tarik orang ke majlis ilmu, share ilmu, subhanallah. Kita pula ni jadi explore, jumpa kaedah-kaedah. Alhamdulillah. Jemput Prof Muhayya, Ustaz Aslim Bollywood, live lah. Dia duduk rumah kita, dia duduk rumah dia. Alhamdulillah manfaat teknologi. Jadi hikmah PKP lah juga tu, alhamdulillah. Dan banyak kan online, benda-benda online yang tak pandai beli Shopee pun sampai seumur barang di rumah. Kejap sampai. Allah, tak apalah, buatlah. Asal gembira buat. Dan saya sendiri pun kan, saya biasa bawa Habatus Sauda, madu, zaitun tu. Subhanallah, musim baru ni pun jadi meriah tu. Orang order online dan sebagainya, dan saya memang saya tekankan sangat. Terutamanya baru ni, anak-anak nak pergi asrama, yang ya darjah 1 pun kita paksa makan Habatus Sauda, paksa makan madu. Sebab Google lah, antara benefit Habatus Sauda, ia menguatkan immune system. Madu. Jadi kita galakkan sangat. Macam saya, mak mertua saya tu, kita pun mak mertua ada seorang je. Seorang tu je lah kan. Paksa juga makanlah Habatus Sauda. Ada berapa mak mertua? Kita ada satu. Alhamdulillah, sebab yang dah terutamanya yang nenek, yang atuk, ia musim wabak ni ikhtiar kita SOP. Ikhtiar kita tentang suplemen-suplemen ni, dan juga ikhtiar kita doa. Last sekali kita serah pada Allah. Saya anak-anak memang paksa, alhamdulillah. Dia orang pun dah boleh dah sebelum ni pun dah makan dah, cuma kadang-kadang on off. Ya duduk asrama, paksa makan Habatus Sauda, madu, zaitun. Dan dari situ pula kita dapat feedback yang lain pula. Ada seorang cik tu, ustaz, saya ni sakit kat TDI pun ni. Saya sakit leher ustaz, sakit belakang ni. Tapi lepas duk makan ni dia jadi berdenyut sekarang ni dah macam okey dah horat ni. Yang dekat Subang Jaya ada satu kes. Makcik lah. Saya ambil kuliah, dia datang dekat, dia selak kain dia. Bukan tinggi lah, selak kain kat kaki. Selak kain, bahaya. Angkat kain sikit. Tentu. Dia tunjuk buku lali dia. Dia kata, kenapa cik? Ustaz, dah 2 tahun bengkak ustaz. Saya buat fisio. Baru ni ustaz kata suruh makan Habatus Sauda dengan olive. Olive kan dia untuk kolesterol semua. Saya makan ustaz. Lepas minggu saya makan ustaz, saya demam.
Tapi dah ustaz pesan, kalau demam ke sakit ke teruskan makan lagi pun, saya beli mahal-mahal ni, saya makan je lah ustaz. Lepas tu berdenyuk, masuk minggu kedua dia kata berdenyuk. Dan sekarang ni, lepas bulan lebih saya nak tunjuk ni ustaz, dulu bekak, sekarang dah surut dah. Saya kata Alhamdulillah. Seronok kita dengar. Dan bila orang amal, dan Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Kalau yang paling banyaknya, biasanya cerita anak-anak perempuan ni lah. Yang bila dia period tu, sesungguh tu. Sesungguh tu. Tak ada dah ustaz, dia period okey dah sekarang, tak ada sesungguh dah. Alhamdulillah lah. Dan kalau madu banyak yang ni budak-budak kecil. Ni, yang apa? Berkahak teruk tu. Saya selalu ceritakan pakai net berapa. Kakak saya sendiri, dia bagi madu botol kecil, suruh dia celup jari, isap madu. Lepas minggu dia telefon bagi tahu. Dia kata dah buat dah, baby lepas isap je tu batuk, lepas tu muntah keluar lendir. Esok buat lagi celup madu, isap, muntah keluar lendir. Lepas minggu kakak saya telefon, dia kata dah clear dah dada baby tu. Ada tak lagi madu? Saya kata belilah pula, kakak-kakak juga kan. Tanya, tu tester. Jadi kita rasa seronok. Dah masa PKP baru ni beramai orang duduk amal dan sebagainya. Alhamdulillah, terajak back to apa yang Nabi SAW anjurkan. Jadi sekadar itulah saya rasa daripada saya. Doa-doa, ambillah peluang. Fadilat dapat doa daripada 60,000 malaikat ni. 70,000 malaikat ini. Kalau ada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita sakit, ziarahilah dia. Doa tadi kalau tak sempat nak hafal, buka yang rakam je lah kat dia. Ataupun yang pendek tadi apa? Allahumma shfi sa'dan. Allah. Wallahu alam. Saya rasa pembantu saya ada kat luar tu, kalau ada yang rasa nak cuba madu atau sodak ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.